Bencana banjir dan tanah runtuh antara fokus dari Sabah petang ini. Perkembangan lanjut bersama Suaran Shah di studio Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya Otto, penduduk terjejas bencana banjir di negeri ini terus meningkat. Setakat 4 petang tadi, 2,813 orang daripada 752 keluarga ditempatkan di 22 pusat pemindahan sementara PPS di 5 daerah. Daerah Penampang merekodkan jumlah tertinggi 940 orang daripada 232 keluarga, diikuti Membakut 815, Putatan 538, Beaufort 273 dan Papar 247 orang. 95 kampung terjejas banjir kali ini. Sementara itu, kebajikan penduduk terjejas banjir di beberapa daerah di negeri ini terus diberi perhatian. Ini termasuk memastikan keperluan mereka yang ditempatkan di PPS terjaga. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berterima kasih kepada agensi kerajaan terlibat selain NGO membantu memastikan keselamatan, keselesaan serta kebajikan penduduk terjejas banjir. Kita ucapkan tinggi-tinggi jutaan terima kasihlah. Dan mungkin selepas ini Jabatan Kebajikan akan menambah kaki tangan di setiap PPS. Mungkin kita akan mengambil kaki tangan sementara lah, ataupun yang sukarela, pegawai-pegawai sukarela di setiap PPS ini bagi menampung kekurangan pegawai-pegawai Jabatan Kebajikan di setiap PPS ataupun pusat pembinaan sementara ini. Dato' James menyatakan perkara itu selepas mengadakan lawatan ke PPS Kompleks Sukan Penampang. Tambahnya, Jabatan Kebajikan turut menyediakan kit pengurusan bencana kepada penduduk terjejas di PPS. Kit tersebut mengandungi keperluan asas seperti selimut, bantal dan tuala. Setakat ini, kira-kira 1,500 kit telah diagihkan kepada mereka yang ditempatkan di PPS di daerah Penampang dan Putatan. Di Putatan, Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman mengadakan tinjauan ke PPS Meruntum. Dalam tinjauan itu, Tun Musa turut menyerahkan sumbangan keuangan dan bakul makanan kepada 33 ketua isi rumah KIR terjejas banjir. Mereka terdiri daripada penduduk kampung Lembising, Tembongon, Kepayan, Ulu, Ketiau, Sailan dan kampung Tuvanson. Turut serta dalam tinjauan ini Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib, Adun Petagas Datuk Awang Ahmad Awang Sahari, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun. Tun Musa turut mengadakan tinjauan ke PPS Dewan Huguan Siau Tuavon Penampang seterusnya menyerahkan sumbangan kewangan dan bantuan bakul makanan kepada penduduk terjejas. Dalam pada itu, penduduk terjejas yang kini ditempatkan di PPS Dewan Huguan Siau Penampang menyambut baik peruntukan tambahan segera RM10 juta melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Peruntukan itu diumum Perdana Menteri untuk bantuan bencana di Sabah. Sangat baik dan saya berharap agar disalurkan dengan secepatnya lah kepada bangsa kebanjiran. Amat berpuas hatilah mereka diberi yang sewajarnya lah, di mana mendapat makanan, segala bantuan keperluan mereka. Untuk bantuan tambahan daripada PMS, kami berterima kasih lah kerana sudi membantu kami dari segi kerosakan harta benda dan untuk barang-barang keperluan yang kami perlukan lah. Sekali lagi terima kasihlah kepada PMS. Setakat ni bantuan-bantuan yang diberikan sangat memuaskan dan mencukupi lah. Boleh meringankan beban pada yang mana yang kena pindah pergi PPS ini, apalagi yang tidak kena pindah itu. Harap itu termasuk juga lah kan, jadi itu ada baiklah. Bantuan awal itu kalau segi makanan tu ada bolehlah memuaskan lah. Ya, terima kasihlah kepada yang NGO dan JKM semua itu.
Pembinaan sebuah pusat pemindahan kekal PPK di Membakut perlu dilaksana memandangkan kawasan tersebut sering dilanda banjir. Kemudahan itu penting agar penduduk terjejas tidak perlu lagi menumpang di sekolah atau dewan yang dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Lokasi tapak bagi pembinaan PPK berkenaan telah dikenal pasti berhampiran Pekan Membakut. Kawasan PPS ini kita akan letakkan di Pekan Membakut dan sudah kita kenal pasti tempatnya. Tinggal menunggu daripada pihak berkenaan. Ini permohonan daripada Membakut, seperti mana juga permohonan daripada Beaufort. Dan Membakut perlu, karena kawasan kita sering dilanda banjir. Beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ditemui RTM ketika melawat PPS SJKC Peyin Membakut. 68 ketua isi rumah di PPS ini masing-masing menerima sumbangan wang tunai bagi meringankan beban mereka. Proses pemasangan menara sementara atau Emergency Restoration System ERS di Kampung Sarapung Penampang diteruskan hari ini oleh Pasukan Teknikal Sabah Electricity SE. Ketua Pegawai Eksekutifnya Insinyur Technologies Muhammad Yaakob Jaafar turut turun padang meninjau kerja-kerja berkenaan bagi memastikan pemasangan berjalan lancar. Walaupun berdepan cabaran akses ke lokasi, kepakaran serta dedikasi pasukan teknikal memastikan usaha pemulihan bekalan elektrik dapat diteruskan demi kepentingan pengguna di seluruh Sabah. Langkah keselamatan turut diutamakan sepanjang kerja pemasangan dijalankan. SE merakam penghargaan kepada semua pengguna yang terkesan kerana terus sabar sepanjang tempoh pemulihan. Kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat luar biasa pada Ahad menyebabkan menara penghantaran di Kampung Sarupung tumbang. Susulan itu, sistem penghantaran utama terjejas menyebabkan gangguan bekalan elektrik kepada lebih 230,000 pengguna di Sendakan, Lahad Datu, Kinabatangan, Kunak, Sempurna, Beluran dan Tawau. Kerajaan terus memperkukuh usaha membudayakan gaya hidup sihat rakyat melalui Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS. Inisiatif itu kini diperluas ke peringkat akar umbi termasuk pedalaman. Majlis Pelancaran ANMS peringkat daerah Keningau berlangsung meriah di Kampung Merampong disempurnakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Jagaan kesihatan amalan baik dalam pastikan kita sihat, jangan tunggu sampai sakit. Jadi kita beralih kepada healthcare daripada sick care kepada healthcare dan juga memastikan semua agensi jabatan komuniti terlibat di dalam isu kesihatan. Dato' Jeffrey menegaskan ANMS bukan sekadar program kesihatan tetapi satu platform memperkukuh kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pemakanan seimbang, aktiviti fizikal serta kesihatan mental dan sosial. Program yang digerakkan oleh Kementerian Kesihatan ini turut mendapat sokongan pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, NGO dan komuniti setempat ke arah menjayakan matlamat Malaysia sihat sejahtera. Pelbagai pengisian menarik turut diadakan sepanjang program, antaranya pameran kesihatan, pemeriksaan kesihatan percuma, senam robik komuniti dan ceramah kesedaran kesihatan. Pelaksanaan ANMS di peringkat kampung seperti ini mampu meningkatkan kualiti hidup rakyat secara inklusif, sejajar aspirasi kerajaan negeri dan persekutuan. Pertandingan Pondok Berhias Hari Malaysia Tanjung Papat Sandakan menyemarakkan rasa cinta terhadap negara secara tidak langsung meningkatkan kerjasama antara penduduk kampung sekaligus mengukuhkan perpaduan. Adun Tanjung Papat, Datuk Frankie pun berkata, sambutan program berkenaan semakin mendapat sambutan daripada tahun-tahun sebelumnya, membuktikan semangat patriotik masyarakat semakin kukuh. The strength of the individual bridges are very inclusive and also very supportive. They look forward to the program every year and they want to make it even better for the following year. It is not a competition among themselves, it is rather
a moment where they can gather together. Segi semangat perpaduan mereka dan juga semangat patriotik juga semakin meningkat. Ya, ini adalah amat penting kita untuk memupuk semangat patriotik sebab kita perlukan anak-anak kita tahu bagaimana sayangi negara kita. Penganjuran sukan dalam menyemarakkan semangat Hari Malaysia bertepatan dalam memperkukuh semangat perpaduan rakyat. Aktiviti sukan berjaya menyatukan seluruh masyarakat. Adun Telupit Datuk Johnny Bon J. Kurung berkata semangat berpasukan yang menjadi teras utama dalam sukan mewujudkan komuniti harmoni. Ini yang kita implementasikan sebagai satu kerjasama dalam sikap berkomuniti. Kerjasama untuk menjaga keharmonian, kerjasama untuk mengeratkan silaturahim, kerjasama untuk ambil peduli dan perhatian sesama. Beliau ditemui pada program Semarak Merdeka 2025 di Nangoh, Telupit. Sambil memuji penganjuran program yang menyatukan komuniti Mukim Nangoh, Datuk Johnny Bon berharap lebih banyak pengisian sukan dilaksana pada masa akan datang bagi membolehkan lebih ramai penduduk terlibat. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kita kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Otto. Baik, terima kasih suara langsung dari Kota Kinabalu.